Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini 3 hari bulan April bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka, di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Jadi kepada anda semua yang dah hadir pada malam ni, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke dalam channel The Segment, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, belanja saya satu like button, okay? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 5 cerita yang kita nak ketengahkan. Jadi jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah yang pendek, kisah yang dikongsikan oleh tangan gaib. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Lagi-lagi yang Muslim ketika sibuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ni. Jadi kali ni aku nak sharekan satu pengalaman yang terjadi kepada 3 orang sahabat yang hanya dikenali sebagai Ai, Mirul dan juga Faris. Jadi Fiz, diorang ni budak-budak Shah Alam dan planning nak pergi bercuti untuk 3 hari 2 malam kan? Jadi pada awalnya tu diorang nak pergi ke Penang, diorang kata diorang nak perkena nasi kandar. Tapi sebabkan dah biasa ke sana, diorang pun tukar plan lah. Rasa macam nak melepak dekat pantai timur pula. Jadi akhirnya Fiz, tanggal 25 hari bulan Februari, diorang bertiga pun bertolak lah pergi ke Kelantan. Sekitar lebih kurang dalam pukul 9 malam macam tu lah. Jadi pada ketika tu, si Ai ni bawa kereta. Dan kereta yang dia bawa tu lah kereta Activa kan? Jadi si Mirul dengan juga si Faris ni jadi backup driver kan? Tapi diorang dah lena berdengkur dah. Jadi masa tengah bawa kereta lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, diorang pun berada lah dekat kawasan Gua Musang, Fiz. Jadi semasa tengah memandu dengan keadaan tenang, sambil ditemani dengan lagu yang diputarkan dekat radio kereta tu, berlakunya satu kecemasan di mana Ai terlanggar sesuatu. Dia macam seolah-olah macam terlanggar sesuatu. Jadi si Ai ni macam terkejut. Dia terkejut dan dia pun tekanlah brake dia sekuat yang mungkin, secara mengejut masa tu. Jadi apa lagi Jadi bila dia dah tekan brake, jadi si Mirul dengan Faris pun terus terjaga daripada tidur. Jadi kan sekarang persoalan dia sekarang ni, adakah Ai terlanggar haiwan liar? Dan itu adalah soalan yang ditanya oleh Mirul. Kau langgar apa ni? Kau langgar binatang buas ke? Kau langgar babi hutan ke? Dia cakap. Tapi si Ai ni masih lagi dalam keadaan berdebar dan hanya mampu mendiamkan diri walaupun ditanya beberapa kali oleh si Mirul ni. Jadi disebabkan hal tu, Faris telah mengambil tugas untuk memandu kereta tersebut. Jadi perjalanan tu diteruskan juga lapis. Dan mereka bertiga ni berborak sesama diorang ni, berborak kosong, sembang-sembang cerita-cerita kelakar dan sebagainya untuk menghilangkan rasa takut si Ai ni. Tapi Fiz, si Faris dan Mirul ni masih tak tahu apa punca brake mengejut oleh si Ai ni disebabkan apa sebenarnya. Benda tu sebenarnya disebabkan oleh selembar kain putih misteri yang terbang mengiringi kereta diorang pada awalnya, Fiz. Itu sebabnya sebenarnya. Jadi lebih kurang dalam 15 minit pemanduan tu, sekali lagi kain putih tu muncul kan? Dan kali ni Mirul dan Faris pun nampak juga benda ni. Jadi bila diorang nampak benda ni, dalam masa yang sama Ai ni menceritakan apa yang terjadi pada sebelumnya tu. Jadi barulah si Faris dengan Mirul faham cerita yang sebenar. Jadi sekarang ni diorang ni bawa kereta ni dalam keadaan yang berjaga-jaga lah. Sambil-sambil tu, kain putih tu masih lagi mengikuti diorang pada waktu tu melalui sekitar kawasan berbukit dekat Gua Musang tu. Jadi diorang pun dah mulalah, orang kata, buka alunan ayat suci Quran yang dipasang melalui telefon. Kenapa diorang buat macam tu? Untuk menambahkan kekuatan dan juga keyakinan kepada diri diorang dan juga kepada Faris yang sedang memandu kereta pada ketika tu. Dan tak sedar berapa lama
kelibat kain putih tu seperti terbang tinggi dan terus hilang daripada pandangan diorang ni. Jadi lega lah si Faris, Ai, Mirul lega pada ketika tu. Yalah, siapa yang tak risau kan bila nampak benda-benda macam ni. Jadi sekarang ni kalau katakanlah benda ni jadi kat korang, mesti korang pun menggelabah juga kan. Bawa kereta tengah-tengah gelap macam tu, tiba-tiba ada kain putih pula tengah follow daripada tepi. Itu diorang memandu secara bertiga tau. Korang bayangkan kalau korang yang memandu seorang-seorang dekat situ. Memang jackpot kalau kena kacau tu. Jadi pengalaman perjalanan waktu malam ke Kelantan melalui Gua Musang tu, aku rasa benda tu memang satu pengalaman yang menyeramkan lah. Tapi diorang sampai, si Ai, Mirul dengan Faris ni, diorang sampai dekat Kelantan dengan selamat. Dan program bercuti pun berjalan dengan lancar sebenarnya. Jadi selepas habis program bercuti, diorang pun bertolak baliklah semula ke Shah Alam waktu matahari dah naik. Diorang tak berani nak travel waktu malam. Setidak-tidaknya waktu siang mungkin tak ada gangguan lah kan. Mungkin tak ada gangguan. Kisah yang pertama, kisah yang pendek yang dikongsikan oleh Tangan Gaib dengan kisah dia berjudul Jalan Gua Musang. Okey. Jalan Gua Musang ni saya tak tahu macam mana rupa dia sebenarnya, sebab secara jujur saya belum pernah sampai ke kawasan sana, kawasan Kelantan. Seumur hidup saya ni Seumur hidup saya ni, saya tak pernah cecahkan kaki pula. Saya tak pernah jejakkan kaki dekat Kelantan. Jadi saya pun tak tahu macam mana keadaan dekat sana, jalan apa yang perlu dilalui untuk sampai ke Kelantan. Tapi banyak jugalah cerita-cerita pasal Gua Musang ni ataupun jalan dekat Gua Musang ni memang antara orang kata jalan-jalan yang menyeramkan lah. Jadi kepada orang-orang Kelantan yang sedang menonton sekarang ni, mungkin minggu depan korang nak balik kampung disebabkan raya, korang hati-hatilah bila lalu dekat kawasan situ. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Kisah yang dikongsikan oleh Miss Ella. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah pendek ni berlaku sekitar tahun 2006, masa tinggal dekat Kuala Lumpur. Masa tu saya pergi ke rumah atuk yang terletak dekat Ulu Langat daripada pagi sampailah ke maghrib, nak bantu atuk mengubatkan orang sebenarnya. Jadi sekitar waktu maghrib tu, ada pula satu family datang bawa anak perempuan dia yang kena kerasukan ni. Jadi atuk berjaya lah buangkan benda yang diganggu dan pulihkan budak perempuan ni. Jadi lepas habis je rawatan, ayah budak tu pun kata nak bawa atuk pergi makan, tapi atuk menolak dengan cara yang baik disebabkan masih ada queue pesakit yang menunggu giliran untuk berubat sebenarnya. Tapi disebabkan niat, ayah budak perempuan tu tetap nak melunaskan juga. Sanggup dia tunggu sampai atuk selesai semua urusan rawatan dia ni. Jadi saya pada waktu tu sedang tengok atuk sambung berubat pesakit lain daripada pangkin rumah dekat bawah. Dan tak semena-mena terasa macam ada lemparan pasir terbang dan kena pada saya. Dan memang saya masa tu macam melompat terkejut tau. Jadi bila saya toleh ke kiri, toleh ke kanan, depan dan belakang semua memang tak ada apa-apa pun. Tapi saya dapat rasakan lemparan pasir tu. Jadi okeylah. Saya pun terus tengok atuk buat kerja dia, buat kerja berubat dia ni. Dan sekali lagi saya diganggu bis. Kali ni bukan pasir-pasir halus tau yang kena dekat muka saya ni, tapi seakan batu-batu kecil pula. Jadi pada waktu tu rasa macam nak marah pun ya juga. Dan again, saya perhatikan sekali lagi dekat semua arah dekat kawasan rumah ni. Jadi masa saya tengah memerhatikan kawasan-kawasan rumah ni, dan mata saya tertumpu pada sesuatu tu, Hafiz. Kelihatan ada yang sedang menyorok di belakang pokok pelam dekat tepi rumah pada ketika tu. Jadi bila saya nampak benda macam tengah menyorok ni, saya pun macam provoke lah benda ni, kan?
Saya macam seolah-olah macam mencabar benda ni. Saya pun cakap, "Oi, siapa tu ah? Ha? Berani kau nak mengacau aku Dan suara saya ni didengari oleh atuk saya yang berada dekat atas rumah tu. Jadi saya pun ceritakanlah tentang pasir dan juga batu yang dibaling ke arah saya tadi. Jadi bila atuk dengar penjelasan saya ni, jadi atuk pun jawablah, kau halau aje lah. Dia saja nak mengusik kau tu. Hati-hati sikit. Lepas siap ni nanti kita pergi makan. Ya? Kalau kau nak halau tu, kau halau aje lah. Okey tok. Jadi saya pula kembali provoke benda tu. Berkali-kali saya tanya soalan yang sama, tapi tetap tak ada respon daripada makhluk yang berada dekat belakang pokok ni. Dan sekali lagi, Pis, tiba-tiba ada satu batu kecil melayang daripada belakang pokok tu ke arah saya tau. Dia macam terbang, batu kecil ni. Pun nasib baik tak kena masa tu. Dan kali ni, Fiz, saya dah langsung tak bagi peluang. Geram punya pasal, saya ambil sebiji batu kecil, saya genggam, saya baca doa pembakar dan lantas saya terus baling ke arah pokok mempelam tu, Fiz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak sampai 10 saat macam tu lah. Dalam 10-15 saat macam tu, terus keluar ada seekor pocong kecil kan, melompat keluar dari belakang pokok mempelam tu, Fiz. Dan benda tu menunjukkan rupa dia dengan berdiri tegak sambil memandang ke arah saya. Saya pandang je benda ni. Saya ambil lagi batu kecil, saya baling ke arah dia. Tapi kali ni pocong tu seolah-olah macam mengelak tau. Mengelak dengan batu yang saya baling tu. Dan kali ni batu tu kembali balik kepada saya kan? Jadi bila batu tu datang balik, saya pun cakap, kau ni main kasar pula kau Dan kali ni saya ambil segenggam pasir dan baling ke arah pocong kecil tu, bis. Tapi nasib baiklah pasir tu tak datang balik kan. Tapi apa yang pocong tu buat ialah dia kembali balik sembunyi ataupun menyorok dekat belakang pokok mempelam tu. Dia kembali balik ke tempat asal dia. Cakap berani kau baru kau tahu kan. Dah, jangan kacau aku lagi lah, kau pergi balik. Dan tak lama kemudian benda tu hilang, bis. Tak ada nampak bayang-bayang dia dekat belakang pokok mempelam tu. Jadi bila saya dah settle dengan masalah dengan pocong kecil ni, saya pun pusinglah kembali menghadap semula ke arah atas rumah tempat atuk sedang berubat ni. Saya pandang balik atuk kan. Dan sekali lagi saya diuji, bis. Ada pasir jatuh dekat atas kepala saya, bis. Dia seolah-olah macam ada orang lambung tu daripada atas tu. Dia macam ambil pasir tu, dia macam lambung pasir tu, lepas tu dia jatuh dekat atas kepala dia. Dan sekali lagi, saya bangun dan saya maki benda tu walaupun saya tak tahu kat mana benda tu berada kan. Jadi dalam keadaan saya tengah marah-marah ni, dalam keadaan tengah marah mencari pocong ni, atuk muncul daripada belakang setelah selesai merawat orang yang terakhir. Atuk pegang saya tau masa tu. Atuk pegang saya yang dalam keadaan meronta-ronta. Tak puas hati punya pasal dengan pocong tu. Jadi atuk pun cakap lah, dah sabar. Buat tak tahu aja. Dah, jom ikut atuk pergi makan. Nanti lepas makan kang balik boleh terus tidur aja. Jadi bila atuk dah cakap macam ni, saya pun okey lah. Saya pun ikutkan aja atuk dengan perasaan yang agak kecewa lah. Dan sempat masa tu saya tengah berjalan dengan atuk, sempat saya menoleh ke arah pocong tu. Dan pocong tu dia menggoyang-goyangkan badan dia seolah-olah macam mengejek saya tu. Jadi baran punya pasal, saya pun nak cuba untuk kejar benda ni kan? Tapi telinga saya ditarik oleh atuk kan? Dia tarik, atuk, sakit. Aduh. Jadi cara atuk tu memang umpama pengunci gerak badan tu. Memang tak dapat nak lepas kan? Bila atuk buat macam tu, saya macam terus tak boleh nak lepaskan badan. Jadi atuk pun cakap lah, kau ni degil betul lah. Atuk dah cakap biarkan aja. Dengan benda tu pun kau nak bergaduh. Cubalah buat benda yang berfaedah sikit. Ikut atuk kita pergi makan. Lepas makan kita balik, kita tidur.
Udahlah tu. Dan pada waktu tu Fiz, masa atuk tengah cakap benda macam tu, saya tengah menangis. Kan? Mana boleh kalah dengan makhluk halus. Pocong kecil pula tu. Jadi pada waktu tu, masa tengah berjalan ikut atuk kan, saya nampak yang atuk ni macam tengah tunduk ke bawah. Dia tengah tunduk ke tanah, dia ambil satu batu kecil dan dia terus baling ke arah pocong tu. Dan bila dia baling ke arah pocong tu, secara tiba-tiba ada api kecil menyala, seolah-olah macam ada benda yang terbakar. Dan mula terdengar suara tangisan, suara menjerit kesakitan, dan benda tu macam terus lenyap, hilang. Kan? Sekelip mata je benda tu hilang. Dan tangan kiri atuk pada ketika itu masih lagi melekat dekat cuping telinga saya ni. Dan masih lagi tengah menarik cuping telinga saya ni. Dan akhirnya atuk lepaskan. Itulah kunci atuk pada diri saya yang saya tak boleh nak buat apa-apa pada ketika tu. Jadi bila atuk dah buat macam tu, atuk pun tanya lagi sekali. Macam mana? Dah puas hati kau? Puas hati kau? Apa yang aku cakap ni degil betul kau ni. Langsung tak nak dengar. Jadi pada waktu tu saya hanya tersengih je lah Fiz. Kan? Saya tersengih, sambil-sambil tu saya mengangguk tanda puas hati. Kan? Jadi pada malam tu saya pun ikutlah atuk pergi makan, kan, bersama dengan keluarga pesakit yang atuk ubatkan tu tadi. Lain macam kan cerita saya ni. Well, sebenarnya Fiz, saya cuba untuk menceritakan sedikit pengalaman dan juga kelebihan yang Allah berikan pada saya, juga melalui atuk saya, untuk mengubati orang secara alternatif. Kalau ada yang minat, insya-Allah saya akan sharekan lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Itu dia guys, cerita yang kedua. Kisah yang dikongsikan oleh Miss Ella, dengan kisah dia berjudul Pocong Ajak Main. Tapi memang betul lah cerita dia macam lain macam sikit sebabkan je lah, walaupun dia seorang perempuan, yelah nama Miss Ella kan, tapi dia ni berani kan, dia berani untuk mengacah-ngacah benda tu, untuk mencabar benda tu, siap rasa tak puas hati kan. Kalau korang kena macam mana kan? Kalau saya tak tahulah sama ada saya berani ataupun tidak, sebab wallahualam, sampai sekarang saya tak adalah macam jumpa dengan benda tu kan, lagi-lagi pocong kan, tak pernah nak jumpa face to face. Tapi yalah, Miss Ella ni dia punya berani tu tahap dia lain macam sikit. Terima kasih Miss Ella di atas satu perkongsian yang menarik yang anda kongsikan pada malam ini. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang sedikit panjang, kisah yang dikongsikan oleh Anis Adha. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, Anis nak menyambung kembali beberapa kisah mistik, aneh dan juga sukar untuk dijelaskan dengan logik akal semata-mata. Jadi Anis ni belajar dalam aliran sains tulen selama ni tau. Ya, jadi bagi Anis, setiap benda yang berlaku mesti ada penjelasan dia kan. Cuma sekarang ni Anis mula terima adanya alam lain di sebelah sana yang perlu diakui kewujudan dia. Alam misteri yang penuh rahsia sang pencipta. Jadi sebelum Anis fokus kepada cerita baru ni, ingin saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama sekali pada Chip, sebab sudi membaca kisah Anis yang pertama dulu. Okey Pis, ramai yang tertanya-tanya kesudahan ni kan, kisah Khalid yang sering berpakaian ala-ala mufti negeri tu. Ingat tak cerita tu? Khalid menggunakan ilmu pengasih dan beberapa ilmu salah kan? Dan setiap bentuk cincin berbatu yang dipakai dia tu memiliki kadam dekat dalam dia. Ilmu syaitan tu digunakan untuk menjerat mangsa yang terpilih. Jadi 3 tahun lepas, Anis dengan Adha yang terjerat. Kini mungkin orang lain pula.
hubungan kita orang berdua ni semakin pulih setelah berubat dengan sepupu Adha, dan dia pun adalah seorang perawat Islam juga. Jadi dia pun cakap lah macam, korang berdua ni kenapa tak berubat diri sendiri? Dua-dua kan dah apa orang kata dah reti berubat. Tapi tak yakin disebabkan korang tak yakin, korang tak minat, sebab itulah korang terkena kan. Tapi tak apalah, mai aku cuba kan, mana tahu terbuka semula kebolehan tu. Kadang-kadang bila seseorang tu terkena sihir, bila dah sembuh, dia pula boleh berubat. Dia ke-6 dah unlock lah, senang cerita kan. Mai sini lah aku cuba. Jadi Fiz, Adha mengatakan bahawa masa kecil ada yang telah tutup hijab dia semasa dia kecil lah. Ada yang tutup hijab dia. Jadi disebabkan tu Adha cuba untuk bukakan hijab tu kembali. Tapi sebelum dia teruskan, dia bagi tahu bahawa setiap kebolehan ada dugaan dia, Fiz. Kalau tak mampu, akan ditutup semula oleh Adha. Jadi tertelan juga elok kita orang berdua kerana nak pulih semula hubungan kita orang ni, ya. Kita orang sanggup lah nak mencuba kan. Sebab kenapa hubungan kita orang ni macam agak teruk tau, bergaduh. Jadi kita orang sanggup cuba. Jadi Fiz, untuk mengunci dan juga membuka hijab, ada ayat dan juga surah untuk bacaan dia kan. Adha ditutup hijab semasa kecil oleh bapa Amirul. Ini kerana semasa Adha mengikut bapa Amirul berubat dulu, pesakit wanita yang kerasukan ketika tu merenung Adha. Dia pandang je Adha. Lepas tu perempuan tu menjerit, Aku benci kau, kau keluar, kau diam, kau keluar, ini antara aku dengan dia. Perempuan tu cakap macam tu. Dan suara kuat perempuan tu mengejutkan semua orang tu, Fiz. Dan Adha ketika itu hanya membaca surah Yasin je. Dan bapa Amirul yang minta semua dekat situ membacakan ketika tu. Tapi suara Adha terlalu bergema, bagaikan ada audio speaker lebih kurang kan. Jadi bila jadi macam tu, bapa Amirul ni dia faham lah kan, yang anak saudara dia ni ada bakat ke arah tu. Jadi Fiz, arwah ayah Amirul dia adalah seorang perawat Islam. Jadi Amirul telah mengikut jejak langkah arwah bapa dia. Dan Adha pula sering temankan Amirul membantu arwah berubat orang kan? Selalu sangat. Dan salah seorang pesakit yang pernah arwah rawat ialah pengasas kosmetik yang terkenal yang mempunyai anak yang juga dalam bidang yang sama. Dan pengasas ni berhadapan dengan pelbagai gangguan mistik sebenarnya. Yalah, masalah orang-orang kaya kan. Banyak mata yang cemburu memandang, serta hati yang menjeruk kan, rasa melihat orang lain membilang harta kan. Diorang rasa macam dengki sangat. Maka hati diorang ni dah mula jadi rapuh, mula mendengar hasutan syaitan agar turut mereka masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan diorang. Jadi Fiz, kembali semula kepada tajuk untuk hari ni kan? Ilmu pengasih si penunggang agama ni. Ada cerita yang nak disambung. Masa tu Anis ni macam jenis sombong tau. Sombong, kalau katakan ada lelaki yang tak rapat ataupun yang kuat mengapu ni kan, memang sombong lah. Tapi pada satu hari ni, Khalid mengajak bincang soal kerja. Jadi sambil-sambil sembang, sambil-sambil tu dia pusing-pusingkan jari, pusing-pusingkan cincin dekat jari. Pusing-pusingkan jari macam mana kan? Dia pusing-pusingkan cincin dekat jari. Dan selepas tu, si Khalid tiba-tiba suruh Anis minum air dekat dalam bekas minuman air sendiri kan? Dekat dalam bekas minuman Anis sendiri tu, dia suruh minum. Dia cakap, Anis minum air tu, dia cakap. Tapi tak tahu kenapa lepas tu, lepas Anis minum je air tu, Anis jadi macam senang nak bersembang dengan dia kan? Rasa selesa bersembang dengan dia. Dan dia pun makin berani mesej Anis yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan tu ialah seperti apa yang korang bayangkan kan? Memujuk, rayu dengan penuh ayat-ayat yang merapu.
senang cerita macam ni lah. Skrip lakonan murahan lah, senang cerita kan. Kalau ditonton dekat Pawagam, perlu tapisan 18 tahun ke atas. Macam itulah semua teks-teks yang dia beri pada saya masa tu. Tapi itulah, sepandai-pandai si Khalid ni melompat, kali ni tersungkur juga. Dan setelah Anis dan juga Adaha berubat, hubungan kita orang ni semakin pulih. Dulu bau minyak wangi Khalid, bau wangi yang sangat-sangat kuat. Sekarang dah tak ada dah. Bau kuat yang tengit. Dan si Khalid ni juga masih lagi mesej-mesej benda-benda yang merapu. Tapi kali ni Anis screenshot semua mesej merapu Khalid dan tunjukkan kepada ketua jabatan. Dan Khalid terus dipindahkan keluar ke tempat kerja di cawangan yang lain. Jadi Fiz, selesai bab tu kan? Lega sikit lah bila buka mesej dekat telefon selepas blok si penunggang agama tu kan? Rasa macam okay lah, lega kan, tak ada benda-benda yang merapu lagi dah. Tapi minta maaf ya semua, kabar terbaru yang Anis dengar, Khalid masih tak berubah. Masih lagi mencari mangsa yang baru. Aduh, umur dah dekat-dekat, bau tanah pun gatal lagi kan? Peninglah kepala Fiz. Jadi itulah kisah yang Anis nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Anis Adaha dengan kisah yang berjudul Setiap Cincin Ada Khadam. Siapa yang ada pengalaman tentang cincin-cincin yang berkhadam ni kan? Saya nak tanya soalan lah Dia berkhadam ni dia macam mana Dia macam, dia lah cincin batu ataupun cincin biasa yang macam ni. Saya anggap dia adalah cincin batu lah, cincin batu yang besar-besar macam tu, dan mungkin dekat dalam tu tersimpannya khadam lah kan? Jadi khadam ni dia mempunyai function-function yang tersendiri macam tu lebih kurang. Saya kurang pengetahuan tentang benda-benda yang macam ni. Okey, kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya, kisah daripada Hisham. Okey, kisah ni panjang sedikit, jadi hopefully kita tak tersesat dalam penceritaannya. Jom kita dengarkan kisah daripada Hisham. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku rasa dah lama aku simpan cerita ni tau untuk umum. Aku dah lama simpan cerita ni. Bukannya apa, selalunya kejadian aneh, misteri ataupun alam gaib ni memang sangat-sangat susah untuk kita jelaskan sebenarnya. Jadi hari ni aku nak share kejadian yang pernah aku sendiri lalui pada tahun 2005 bis. Kisah dia macam ni. Waktu tu aku bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman dekat Perlis kan? Jadi macam biasalah, zaman tu selalunya mak ayah akan hantar anak-anak untuk duduk kat asrama supaya kita orang ni boleh berdikari kan? Macam-macam lah. Dan aku adalah salah seorang yang duduk dekat asrama pada ketika tu. Jadi masa tu kami ada sukantara ataupun kejohanan sukan peringkat sekolah. Jadi macam biasalah, aku ni bab-bab sukan ni boleh dikatakan agak aktif juga. Jadi Pis, nak dipendekkan cerita, dalam pukul 6.45 petang macam tu, aku masih lagi berada dekat padang sekolah tengah simpan barang-barang sukan tu. Jadi lepas tu aku rehat sekejap dekat tangga ayam. Siapa sekolah dekat situ mesti korang tahu dekat mana tangga ayam ni sebenarnya. Jadi tengah-tengah aku lepak dekat tangga ayam ni, aku ternampak ada seorang budak lelaki tengah duduk bercangkung tau dekat dengan pagar dekat tepi sekolah masa tu. Dan kebetulan kawasan tu ada pokok-pokok besar dan ada satu ruang berbumbung. Jadi kerap jugalah cikgu-cikgu buat aktiviti kat situ. Jadi aku fikir mungkin ada murid yang tak balik lagi ya. Tapi bila aku tengokkan betul-betul, aku tengok budak ni macam menangis tau. Dan aku macam pelik, kenapa budak ni tak balik lagi sedangkan dah tak ada siapa-siapa dah dekat situ. Jadi masa tu tak ada buang masa, aku pun ambil beg, aku pun ambil botol air nak pergi dekat dia. Baru je aku capai beg,
aku capai botol air, aku pandang ke depan, budak tu dah tak ada dah, Fiz. Sekejap betul budak tu hilang. Sekelip mata budak tu hilang. Jadi aku teruskan hajat aku untuk cari dia dekat kawasan tu. Tapi memang kosong, Fiz. Aku sampai dekat kawasan tu memang kosong, sunyi, memang tak ada siapa-siapa kat situ. Yang ada dekat situ hanyalah pokok-pokok besar dan bunyi burung. Dekat sini pula aku dapat tahu, agak keras. Tapi tak tahulah apa yang keras tu, kan? Jadi aku pun macam malas nak fikir. Terus aku tengok budak tu tak ada kat situ, aku pun terus jalan balik ke asrama. Dan jarak kawasan tu ke asrama aku lebih kurang dalam 300 meter macam tu lah, lebih kurang. Jadi masa aku tengah berjalan ni, masa ni dah nak masuk waktu maghrib lah, kan? Kira-kira macam orang kata geng-geng asrama semua dah ready untuk solat maghrib jemaah lah. Jadi aku pun cepat-cepat berjalan sampai dekat asrama, cepat-cepat pergi ambil tuala, pergi mandi. Dan kebetulan dom aku sebelah je dengan bilik mandi ataupun dengan tandas, sebelah-sebelah. Aku dah ambil towel. Jadi waktu aku langkah masuk ke dalam tandas tu, aku terdengar bunyi macam ada orang tengah mengerang atau Fiz. Macam siapa pula yang ada dekat dalam tandas ni? Padahal aku seorang je yang lewat tadi ni. Mengerang tu dia bukan macam mengerang kesakitan tau, bukan. Dia macam orang tengah marah. Aku cakap, siapa pula yang gaduh time-time macam ni? Jadi aku pun bersuara masa tu, siapa tu Aku cakap macam tu kan. Tapi tak ada siapa pun yang menyaut, Fiz. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas, tandas asrama ni memang ada banyak, kan? So yang aku dengar ni daripada tandas nombor 3 daripada pintu, kan? Dekat tingkat 2 lah, kan? Nombor 3 daripada pintu aku dengar suara macam orang tengah marah ni. Jadi sambil aku berjalan nak pergi ke depan pintu tandas tu, suara tu makin lama makin kuat, Fiz. Dan aku nampak pintu tandas nombor 3 ni macam dalam keadaan renggang sikit. Jadi aku pun beranikan diri, tolakkan pintu tu nak tengok apa yang jadi sebenarnya dekat dalam ni. Siapa yang tengah bergaduh ni? Aku tolak. Allahu Akbar. Waktu ni, Fiz, kali pertama dekat dalam hidup aku nampak benda-benda yang tak pernah aku terfikir ataupun tak pernah aku terbayangkan pun. Aku nampak dalam tandas tu ada sosok tubuh manusia dalam keadaan meniarap. Okey, dalam keadaan meniarap, rambut panjang hampir menutup muka, tapi masih nampaklah muka dia ni masih nampak sikit-sikit. Muka dia hitam pekat, Fiz. Mata terbeliak dan mulut ternganga. Macam tu. Waktu maghrib ni aku nampak benda ni. Aku tak ada cerita banyak, aku terus keluar cepat-cepat daripada situ. Aku pusing, aku terus keluar daripada tandas. Dan masa aku keluar daripada tandas tu, Fiz, benda tu betul-betul berdiri dekat depan pintu tandas, Fiz. Dia berdiri dekat depan pintu tandas. Aku jerit, Allahu Akbar, aku jerit, kan? Terus aku langgar macam tu je orang tu, kan? Aku lari sekuat hati, aku terus pergi surau, Fiz. Dalam keadaan yang aku tak mandi ni, aku lari. Aku terus pergi ke surau. Waktu aku sampai kat surau, aku tengok geng-geng asrama semua tengah solat. Aku tak peduli. Aku masuk dalam surau, aku panggil kawan-kawan aku. Aku beritahu kat diorang yang dekat dalam tandas tu ada hantu. Siapa seorang pun buat tak tahu je, kan? Diorang tengah solat macam biasa. Khusyuk diorang ni. Dan aku ingat lagi, masa aku pergi tu, betul-betul dekat depan muka aku ni ada satu kawan aku ni, nama dia Takim. Jadi aku pun cakap dekat Takim, Kim, weh, dekat dalam tandas tadi ada hantu, weh, Kim, Takim. Tapi si Takim ni buat tak tahu je. Dan secara tiba-tiba, Fiz, lampu surau terpadam. Kerekam. Blackout masa tu. Time tu aku dah jadi gelabah dah. Dan aku nampak ada seorang lelaki berjubah hijau pandang tepat dekat muka aku sambil senyum sinis dekat aku. Aku fikir macam, siapa ni, ustaz mana pula ni, kan? Penceramah luar ke datang sekolah ini? Jadi aku tak fikir panjang, aku terus berlari turun ke bawah dan pergi ke bilik gardener simpan bagang. Dan aku bersandar kat situ. Jadi dekat situ, Fiz, aku menangis sekuat-kuat hati, Fiz. Kan? Aku dah jadi tak tentu agak dah ni. Aku rasa macam dekat alam lain punya juga. Dan telinga aku ni masih lagi dengar orang menjerit kesakitan. Aku dah jadi macam orang gila, Fiz, masa tu.
Dan dalam beberapa minit, bahu aku ni ditepuk oleh seseorang tu. Macam pam, pam, pam. Aku terus toleh. Jadi bila aku toleh, yes, ada seseorang datang dekat aku. Berpakaian cantik, putih bersih bis. Bau wangi, dan dia adalah seorang perempuan. Umur perempuan ni lebih kurang dalam 30 tahun, aku rasa 30-an lah senang cerita. Jadi perempuan ni pun cakap, "Adik, jangan takut. Jom ikut saya balik. Saya boleh tolong awak." Tak boleh. Saya kena bagi tahu Cikgu Razmi ni. Cikgu Razmi tu Cikgu Warden habis. Jadi aku pun cakap kat dia, tak boleh. Saya kena bagi tahu Cikgu Razmi. Kalau nak keluar daripada asrama, saya nak kena bagi tahu Cikgu Razmi. Tak apa. Cikgu yang suruh saya datang kat sini tadi. Awak ni cikgu sekolah ni juga ke? Jom ikut saya. Dia cakap macam tu. Jadi masa ni aku dah selangkah 2 ikut dia tau. Tapi langkah aku terhenti sebab aku dengar macam ada orang panggil nama aku. Tapi aku pusing ke belakang, tak ada siapa-siapa kat belakang. Dan perempuan yang aku ikut tadi hilang daripada pandangan aku. Dan masa tu aku terus kaku, tak dapat nak bergerak habis. Aku rasa macam diri aku ni macam melayang-layang. Aku tak tahu kenapa, dan aku rasa gelap. Dan aku terus pingsan pada ketika tu habis. Jadi pada waktu tu aku terdengar tau macam Syam, bangun Syam, bangun Syam. Istighfar Syam, selawat Syam, istighfar. Bangun. Jadi aku perlahan-lahan aku buka mata aku ni. Kan? Aku nampak bumbung rumah kayu atap zinc. Jadi bila aku toleh ke sebelah, aku nampak 3 kawan aku. Ayah aku dan juga seorang ustaz. Jadi aku terus tanya, saya kat mana ni? Kan? Syam, tak ada Syam. Tadi kau pengsan tadi dekat tandas asrama, meracau sana sini, kau berlari sana sini. Jadi kita orang pun bawa lah balik kau ke rumah. Kan? Dekat sana jiran-jiran ramai pegangkan kau tadi. Kan? Kau punya meracau ni teruk dia macam tau. Sebabkan kau meracau ni, kau meronta-ronta ni dalam keadaan yang sangat-sangat agresif tau Syam. Sampai cedera jugalah ustaz yang cuba nak ubatkan kau tadi tu. Macam apa yang dah jadi ni? Aku tadi pergi surau tau. Aku pergi surau, aku panggil korang, tapi korang semua buat tak tahu je kat aku. Syam, mana ada kau pergi surau Syam? Ada orang terdengar kau terjegit-jegit dalam tandas. Jadi kita orang pergi tengok lah. Tapi masa kita orang sampai dekat tandas tadi, tengok kau dah lain macam dah. Kau meracau, lepas tu kau bercakap dalam bahasa yang kita orang sendiri tak faham. Jadi bila kita orang baca ayat kursi masa ketika tu, kau boleh gelakkan dekat kita orang pula. Lepas tu kau lari sana, kau lari sini. Sebab itu kita orang panggil Cikgu Ramzi untuk datang tolong. Dan kita orang cuba ramai-ramai untuk tenangkan kau tadi. Tapi kau memang betul-betul agresif. Kau siap boleh gelakkan kita orang lagi Syam. Jadi Fiz, pada waktu tu aku macam tak percaya tau dengan apa benda yang jadi. Tapi hakikatnya benda ni berlarutan lama jugalah dekat diri aku, sampaikan aku tak boleh nak berada dekat sekolah tu dah. Sebabkan telinga aku akan dengar orang menjerit, orang berteriak dengan bahasa yang aku sendiri tak faham. Dan aku terpaksa pindah sekolah, termasuklah pindah rumah pun. Jadi setiap kali kalau dekat rumah, terutamanya pada waktu maghrib Fiz, aku akan rasa diri aku ni macam melayang-layang. Aku rasa rimas, aku rasa sedih, aku rasa sayu. Dan aku nampak benda-benda yang tak logik untuk aku cakap, dan benda tu selalu datang. Sosok tubuh perempuan, wajah hitam pekat. Aku selalu nampak perempuan ni sebenarnya. Dan benda tu selalu sangat menghantui diri aku ni. Kadang-kadang aku dengar bunyi muzik lama. Aku nak explain macam mana pun tak tahulah Fiz. Kadang-kadang aku nampak benda-benda pelik tau. Sebagai contoh lah, macam beguk dekat dalam rumah aku. Kadang-kadang nampak kelibat macam budak-budak lari dalam rumah. Aku bau wangi, kadang-kadang bau busuk. Dengan nama aku kena panggil tu dah biasa dah habis. Kan? Tapi Alhamdulillah lah dengan izin Allah dan juga sokongan keluarga, kawan-kawan semua ni, aku sembuh. Aku bersyukur sangat-sangat Fiz. Aku dah boleh lalui kehidupan macam biasa. Terima kasih kepada keluarga aku dan juga kawan-kawan aku yang banyak support aku pada ketika tu. Jadi untuk geng-geng asrama SMK TS 2005, kalau korang ingat cerita tu lagi,
bolehlah share dekat aku kan, apa yang sebenarnya berlaku. Bukan apa, aku tahu banyak benda yang korang nampak yang aku tak nampak sebenarnya. Persoalannya sampai sekarang, kenapa fikir persoalannya sampai sekarang ni aku fikir, kenapa aku? Kan? Dan siapa budak lelaki yang aku nampak tu, yang dekat bawah pokok tu? Siapa dekat dalam tandas tu? Siapa lelaki berjubah hijau dekat dalam surau tu? Siapa juga perempuan berbaju putih? Dan siapa pula perempuan yang berwajah hitam pekat tu? Kan? Semua ni Allah je lah yang tahu, Pis. Kan? Jadi buat yang duduk kat asrama, terutamanya sekali budak-budak Sepura, janganlah korang tak nak duduk kat situ pula. Ini cerita dah lama lah, cerita dah lama. Mungkin zaman moden sekarang ni mungkin benda-benda tu dah tak ada lah kot, kan? Tapi macam kita kena selalu ingatkan diri kita jugalah, kita kena selalu dekatkan diri kita dengan Allah. Jangan tinggal solat, itu yang paling penting, bis. Jangan tinggal solat. Itu adalah senjata yang paling kuat sebenarnya. Jadi pada pihak sekolah berkenaan ni, ini adalah sekadar perkongsian cerita daripada saya dan tak ada tujuan apa-apa pun, kan? Saya just nak berkongsi dengan semua penonton Markas Puaka sebenarnya. Jadi Pis, dekat sini aku sertakan 2 gambar untuk kau dan juga untuk semua penonton Markas Puaka tengok dengan lebih dekat, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apa yang berlaku pada diri aku sebenarnya. Okey guys, dia ada bagi gambar pada kita. Jom kita tengok gambar dia. Okey. So kawasan berbumbung yang aku maksudkan, dia duduk dekat tengah-tengah tu. Lepas tu dia nampak budak lelaki mencangkung dekat hujung tu dan tangga ayam dekat situ. Dia tengah duduk dekat tangga ayam tu kan, tangga ayam. Lepas tu dia nampak budak tu dekat bahagian atas ni. Budak lelaki bercangkung tu. Boleh tahan So ini gambar daripada atas lah. Okey, itu gambar yang pertama. Dan gambar yang kedua pula, jarak asrama dan kawasan yang aku maksudkan. Okay, so basically yang hujung tu adalah asrama dia lah. Yang dekat sini, macam mana ni aku nak buat? Yang dekat sini adalah dia punya budak yang duduk mencangkung tu lah kot. Lepas tu dia kena cross balik pergi ke asrama. Jauh juga tu kan, 300. Maknanya dia macam melepasi satu padang sekolah lebih kurang. Betul ke? Faham. Okey. So gambar yang belah kanan ni adalah gambar yang macam zoom in punya gambar lah. Okey. Dia tengah duduk dekat tangga ayam tu dan dia nampak budak duduk mencangkung kat tepi tu. Jadi masa tu dia pergi ke sana lah. Dan bila pergi sana dia tak nampak siapa-siapa kat sana. Dan dia berpatah balik ke asrama, jarak yang lebih kurang 300 meter. Terima kasih kepada Hisham di atas satu perkongsian yang sangat-sangat menarik pada malam ni berkenaan dengan wanita misteri di SMKTS Perlis. Terima kasih saya ucapkan. Okey guys, itu adalah kisah yang dikongsikan oleh Hisham. Seronok cerita dia. Cerita dia best sebabkan dia sebagai orang kata tipikal budak asrama kan, yang buat kerja buat macam budak biasa. Dia bukanlah budak nakal ke apa, bukan, dia budak biasa. Cumanya dia orang kata mungkin gangguan dia yang pertama tu adalah satu petanda lah, yang masa dia nampak budak dekat bawah pokok tu kan, itu adalah petanda gangguan dia yang paling awal sekali lah. Sebab apa? Dia pergi cari budak tu kan, dia pergi cari budak tu dan budak tu tak ada kan? Dan lepas pada tu dia dah terkena macam-macam kan. Wallahualam, kita pun tak tahu apa yang jadi dengan dia sebenarnya. Terima kasih Syam di atas satu perkongsian yang menarik pada malam ni. Okay guys, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga yang telah menyumbang melalui super sticker super chat pada malam ni. Saya doakan supaya anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan juga yang mana yang masih belum subscribe ke dalam channel Markas Puaka ataupun channel The Segment, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa belanja saya satu like button atas orang kata tanda sokongan anda ke dalam channel The Segment Markas Puaka. Dan juga sekarang ni kita dah hampir menjejak ke 70,000 subscriber. Dan kita cuba untuk pulas ataupun kita cuba untuk pecut
sebelum akhir tahun untuk kita capai 100,000 subscriber. Jadi kepada anda semua, saya harap anda boleh bantu saya untuk sharekan channel The Segment ni kepada semua kenalan-kenalan anda. Okey, paksa dorang untuk subscribe channel The Segment ni kan. Sebab apa? Saya ni adalah your horror bedtime storyteller. Okey, saya orang kata keluarkan konten-konten secara entertainment dalam kisah-kisah seram lah. Orang-orang Melayu kita, dia kata kisah seram dengan orang-orang Melayu ni, orang kata macam tak boleh dipisahkan lah. Memang kita suka tengok-tengok cerita-cerita seram lah, dengan cerita-cerita hantu kan. Tapi saya rasa sekarang ni bukan pada orang Melayu je kan. Cina, India, orang Bengali, Sing kan, Kadazan, Iban, segala macam semua semua suka dengan cerita hantu kan. Sebab apa? Cerita hantu ni dia membuatkan kita ni lebih rapat. Gitu kan. Dia macam, yelah kita ni orang kata macam merapatkan silaturahim antara satu sama lain kan, bila kita orang kata berkongsi kisah seram kan. Maknanya kita dah boleh belajar tau. Kita boleh belajar macam mana hantu dalam bangsa yang lain. Okey, hantu Cina macam mana, hantu India macam mana. Kita belum dapat hantu Sing ataupun Bengali kan. Kita belum tahu. Saya sendiri tak pernah tahu macam mana rupa dia ataupun macam mana gangguan dia, kita pun tak tahu. Tapi kebanyakannya macam Cina, India, Melayu kita dah selalu dengar lah kan. Jadi kalau ada penonton-penonton yang beragama Sikh ataupun berbangsa Sing Bengali ni, saya harap anda boleh kongsikanlah kisah dengan kita supaya kita dapat lebih, orang kata lebih info dan juga dapat kenal macam mana rupa bentuk diorang dalam bangsa yang lain kan, insya-Allah. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang terakhir pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Fati. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Korang mesti tahu kan, setiap sekolah, especiallynya asrama dekat Malaysia ni, mesti ada hantu urban legend. Cerita yang paling famous, hantu makcik karipap, hantu Jepun berkawat, hantu Jepun tak ada kepala, nenek kebayan, nenek kebayan kira budak dom yang masih belum tidur. Biasa dengar kan benda-benda ni. Sama juga macam kat penjara kan. Setiap penjara dekat Malaysia ni akan ada cerita hantu tersendiri yang konon terjadi dekat penjara tu je kan. Padahal kalau dia masuk semua penjara dan tanya cerita hantu, semua cerita sama je kan. Kecuali penjara Budu, ada cerita misteri pasal orang lari guna kapal yang dia lukis dekat dinding. Tahu-tahu esoknya tu si pelukis hilang, dapat lolos naik lukisan kapal dekat dinding yang dilukis itu. Dahsyat ilmu dia ni kan. Habis kat situ bab kapal penjara Budu. Itu pun ada yang cakap bukan asal berlaku dekat penjara Budu, tapi berlakunya dekat penjara lama yang lain. Jadi antara cerita urban legend yang famous dekat penjara adalah cerita lukisan di dinding yang bergerak. Antara urban legend yang famous dekat penjara adalah cerita lukisan di dinding yang bergerak. Penjara Kanjang claim itu adalah cerita asal daripada situ. Penjara Taiping pun claim itu adalah cerita asal. Penjara Sungai Buloh pun claim itu aku punya cerita kan? Kononnya ada seorang baduan berbahasa Cina. Jangan argue kalau katakan anda pernah dengar versi lain. Maybe aku dengar ni versi yang aku dengar lah. Yang penting akak-akak abang-abang yang tak tahu pasal penjara boleh dengar. Kan? Kononnya ada banduan berbahasa Cina ni katanya tengah tunggu isteri dengan anaknya datang visit dia. Tunggu daripada pagi sampai ke petang tak sampai-sampai. Jadi sebaliknya yang sampai perkabaran buruk daripada warden penjara. Cakap, Hong, saya harap ini cerita saya mau bagi tahu you kena bersabar sikit lah. Tadi saya dapat itu satu cerita. Isteri dengan you punya anak accident masa nak datang sini mau tengok awak. Mereka dua mati mati dekat tempat kejadian. Jadi bila si Ahong ni dengar benda ni, meraung-raung lah si Ahong ni dalam keadaan macam orang gila tau. Daripada satu hari ke satu hari si Ahong ni jadi pendiam. Dia tak bercampur dengan orang, makan pun tak nak.
Sampailah satu hari ni dia lukis 3 gambar potret dekat bilik dinding dia ni, dekat dinding bilik dia ni. Walaupun tak real gambar potret ni, tapi potret tu cukup sifat tapi kan. Dan nampak yang dia lukis tu adalah seorang lelaki, iaitu diri dia sendiri. Dia lukis seorang perempuan dan dia lukis kanak-kanak perempuan, iaitu anak dia. Dan gambar potret yang dilukis tu bukanlah penuh satu badan, tapi hanya kepala, leher dan juga dada, kan? Dan selepas siap dia lukis potret keluarga tersebut, okey. Okey. Dekat mana tadi kita? Tiba-tiba saya dah hilang dah. Okey. Okey, walaupun tak real dia lukis potret tu, tapi potret tu cukup sifat. Orang yang dilukis tu adalah dia, seorang lelaki, seorang perempuan dan juga seorang kanak-kanak perempuan, iaitu anak dia lah. Jadi gambar potret yang dia lukis ni bukanlah penuh satu badan tau, tapi hanya kepala, leher dan juga dada. Dan selepas siap dia lukis gambar potret keluarga tersebut, malam yang saat banduan sebiliknya lain tu dah tidur, Ahong telah menjerut leher dia dekat jeriji pintu menggunakan blanket tau. Jadi bermulalah episod seram rakan-rakan sebilik dia ni. Setiap kali semua dah tidur, tapi kalau ada yang terjaga dan terpandang lukisan tersebut, akan nampak ketiga gambar tersebut macam bergerak-gerak, sama ada tersenyum ataupun menangis, kan? Sampai meracau-racau tau budak-budak dekat dalam bilik Ahong ni minta tukar bilik ataupun minta tukar sel, tak nak duduk dekat situ lagi. Dan ada yang cerita sampai kena panggil ustaz untuk padamkan gambar tu dan juga untuk rukiahkan sel tersebut. Tak pun, kepala manusia terbang berlega-lega mencari mangsa yang belum tidur di setiap bilik tak kala penghuni lain dah tidur. Dan kalau katakan ada yang belum tidur, dia akan pergi ke bilik tersebut. Dan dia berhenti dekat depan pintu jeriji besi dan tegur, "Bang, ada spark tak bang?" Nasiblah kalau kau terjumpa dia masa time sebelum kau tidur tu kan. Kononnya dia banduan yang dah digantung, tapi permintaan terakhirnya tidak ditunaikan pihak penjara sebabkan dia nak minta isap rokok sebelum kena gantung. Itu antara cerita-cerita seram yang berada dekat penjara lah, kan? Bang, ada spark tak bang? Jadi memang kisah gangguan ni berlaku, dan gangguan tersebut pun pernah terjadi hanya pada pegawai yang tak tunaikan permintaan terakhir dia tu, kan? Dan dia ganggu datang untuk minta rokok dengan leher dia yang terkulai dekat pegawai tu. Tapi biasalah kan, dah nama pun nak buat sedap cerita, tukar versi pula minta spark dekat banduan, kan? Spark tu adalah kepala lighter yang dipotong, hanya dia ambil bahagian roller je dan juga batu api. Dan antara barang-barang yang terlarang yang sangat berharga jika kita memilikinya dekat dalam penjara, kan? Dan kalau kantoi, makan pun tak habis. So kalau kena lipas, kan? Betul ke tidak? Wallahualam. Nama pun urban legend, bitch. Jadi dekat Kajang pula, aku dapat duduk bilik yang kecil tau. Jadi agak selesa kerana 5 orang termasuk aku, kan? Kita orang tak adalah macam tersesak-sesak macam dekat Sungai Buloh. Tapi gangguan aku kali ni ada kena-mengena dengan upacara agama bangsa lain yang aku nak bagi disclaimer awal-awal. Tak ada niat untuk aku memburukkan image sesuatu agama yang aku mention dalam cerita ni. Dan tak ada niat langsung. Dan mungkin yang terjadi pada aku adalah gangguan syaitan yang menumpang pada kejadian tersebut. Jadi rakan sebilik aku pada ketika itu adalah 2 India, 3 Melayu, termasuk aku 5 lah, total dia. Jadi dekat penjara Kajang, masalah yang paling kerap berlaku adalah tak ada air,
kan? Dan cerita sebenar, cerita benar dan aku mohon maaf kalau ada yang membuatkan anda macam lawyer, geli dan sebagainya. Okey. Tapi bayangkan kita orang pernah 4 hari tak ada air. Tandas dekat sebelah bilik tidur. Jadi kau bayangkan 4 hari tak ada air. Bayangkan yang kencing, berak tak boleh flush sebabkan air tak ada ni. Kau bayangkan betapa teruknya kawasan tu. Sampaikan aku dan juga kawan-kawan aku simpan air sarapan pagi untuk buat basuh. Okey? Sebabkan pagi je yang dapat air. Daripada tengah hari sampailah ke malam biasanya tak ada air paip je. Tapi sebabkan air paip tak ada, kita orang terpaksalah catur ration kopi O dengan juga TO time sarapan untuk kita orang buat basuh. Jadi Fiz, mujur lah orang kata air minum penjara tu tak ada gula, tawar kan. Jadi tak adalah orang kata berlengas buntut nak basuh cuci berak ke dengan TO ke dengan kopi O ke. Sebab apa kita orang catur ramai-ramai. Bunyi kelakar kan, tapi terpaksa sebabkan penjara sangatlah kotor. Kalau basic hygiene pun tak boleh kontrol, alamatnya segala mak nenek penyakit pun mai datang singgah. Tapi kalau singgah pun hadap je lah aku sendiri yang tempah bala ni. Jadi Fiz, aku sambung dengan gangguan dia dah makin melalut pula aku ni. Jadi seorang India daripada bilik aku ni, dia bangun awal tu lebih kurang dalam pukul 4.30 pagi macam tu untuk dia pergi bersemayang. Dan aku ingat lagi, dia ada bawa masuk 3 keping gambar dewa-dewa agama Hindu untuk dia gunakan time semayang. Dibenarkan untuk bawa masuk daripada luar lah gambar ni. Dan salah satu gambar tersebut adalah gambar yang diberi nama sebagai Kali. Dewa Kali dalam agama Hindu merupakan dewa kematian tau. Korang boleh search dekat Google untuk tengok gambar yang aku ceritakan ni korang wajib search untuk pemahaman. Sebab aku tak nak letak gambar tu kat sini sebab takut ada salah faham. Yelah, sebab benda sensitif kan agama orang kan. Aku tak nak lah suka-suka upload. Tapi yang pasti dewa Kali ni sangat-sangatlah menggerunkan Fiz kan. Dia pakai rantai kepala manusia. Dan nak bagi korang mudah faham, korang bayangkanlah rantai tasbih biji-biji tu tapi dia besar-besar. Tapi biji-biji tu korang gantikan dengan kepala orang. Kononnya itu adalah orang-orang yang tak baik yang dah dihukum sekali di alam kematian dan kepala mereka tu dipakai untuk buat gantai. Okey. Kalau katakanlah info aku ni salah kepada rakan-rakan yang beragama Hindu, tolong betulkan aku. Dan aku ingat dengan jelas sebab kawan India aku tu bangun awal nak pergi semayang. Jadi aku yang tidur dekat sebelah tu macam yalah, aku cam lah dengan pergerakan dia ni kan. Begitu juga dengan gambar kepala-kepala manusia yang dijadikan rantai Kali tu. Aku memang perasan benda ni kan? Jadi aku dah dapat rasa dah apa yang akan jadi pada diri aku ni. Jadi pada satu hari itu, kawan India aku ni bangun awal macam biasa untuk semayang. Dan dia akan susunkan 3 gambar tu menghadap ke dinding dan dia akan bersila dekat sebelah aku. Dan selalunya aku akan terjagalah dengan mantra sembahyang yang dia baca dengan nada berlagu mendayu-dayu kan. Memang hari-hari macam tu Fiz kan. Hari-hari member aku ni buat macam ni. Dan aku akan terjaga bangun. Aku bangun, aku pergi ke tandas yang berada dekat dalam bilik penjaga dan aku pun sambung tidur dekat sebelah dia sembahyang kan. Jangan tanyalah kenapa tak pergi ke tempat lain. Dah nama pun jail muat-muat je, memang tak boleh nak pergi mana pun kan. Dan sebelum-sebelum ni pun memang banyak kali aku duk pandang gambar-gambar dia tu. Even time dia tak semayang pun, dia letakkan gambar-gambar tu dekat tingkap jeriji tu. So aku memang boleh tengok lah gambar-gambar ni dan aku boleh hafal bentuk kejadian gambar tu, apatah lagi dah duduk dengan dia dah 3 bulan dengan dia dekat dalam sel tu. Jadi masalahnya nasihat aku mungkin tak berapa baik lah pada ketika tu kan. Jadi lepas aku tersedar sebabkan suara kawan India aku tu, aku buat rutin biasa aku ni kan. Aku terjaga, aku bangun, aku pergi ke tandas, aku settlekan hal aku kat tandas. Dan on the way nak ke tempat tidur, aku macam terpandang lah, sekilas pandang kan gambar dewa Kali dia tu kan. Masa tu dia masih tengah semayang lah. Aku terpandang gambar dewa Kali tu. Korang nak tahu apa benda yang aku nampak? Aku ni belum rabun ataupun belum gila masuk air walaupun time tu dalam jail Aku belum rabun, aku belum gila. Aku nampak gambar Kali tu, semua mata diorang tu terbuka dan berkelip-kelip pandang aku tau masa tu. Bayangkan aku start tengok tu daripada nak keluar tandas
Sampailah aku berjalan dekat sebelah member aku ni pun, aku nampak benda tu, mata tu macam ikut je aku. Dan mata dia macam berkelip-kelip. Jadi sepanjang aku melangkah daripada tandas ke tempat tidur tu, bergerak-gerak mata dekat dalam gambar tu, Fish. Dan benda tu seolah-olah macam memerhatikan pergerakan aku tau. Dan aku ni pula jadi macam seolah-olah macam terlock pandangan aku dekat benda tu. Kan? Aku macam tak boleh nak pandang tempat lain. Mata aku macam tertumpu je dekat gambar tu. Kalau sekadar dua pasang mata dekat satu kepala gambar tu, mungkin aku macam berhalusinasi lah, kan? Tapi korang tengoklah berapa kepala yang orang pakai, berapa kepala orang yang dia pakai. Dan setiap biji mata yang berada dekat rantai kepala tu pandang aku. Tapi bukan hanya pandang, Fish. Pandang siap berkelip-kelip lagi. Masa tu aku dah takut sangat-sangat, aku tarik selimut je, kan? Dan aku tidur walaupun aku tak boleh nak tidur sangat-sangat. Orang kata tak boleh nak tidur lena sebabkan seram gila babi masa tu. Habis cerita aku pasal penjaga ni. Jadi sampai situ je lah pengalaman aku dekat penjaga Gajang ni. Yang penting, aku dah bagi tahu disclaimer awal-awal tadi. Dan sekali lagi, aku nak ingatkan di hujung penulisan ni, tak ada niat untuk aku memburukkan image sesuatu agama yang aku mention dekat dalam cerita ni. Jadi mungkin apa yang terjadi pada diri aku ni adalah gangguan syaitan agaknya, kan. Tapi betul, Fish, memang seram dengan benda yang aku nampak tu. Dan itu, Fish, kisah yang aku nak kongsikan dengan korang. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Fatih, gangguan dalam penjara Gajang. Saya minta maaf dengan penceritaan yang terakhir ni, mungkin ada sedikit gangguan daripada pihak saya pula tadi. Macam korang perasan tadi, macam ada benda yang terjadi dekat dalam bilik ni, which is saya malas nak ulas lah. Saya malas nak komen dengan lebih lanjut tentang hal tu. Tapi benda tu membuatkan saya merinding, kan? Merinding tiba-tiba. Okay, dan membuatkan saya tak berapa nak senang duduk lah. Okay, anyway, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi kepada anda semua, jangan lupa korang follow akaun Markas Puaka di TikTok. Jangan lupa subscribe ke channel The Segment. Dan juga kepada anda yang ingin mendengar The Segment melalui Spotify, anda boleh cari kami di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Markas Puaka. Alright, InsyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.